Assalamualaikum dan hai. Perbincangan soalan dan jawapan trial bio SBP. Nombor 5. Okey. Rajah 5.1 menunjukkan sebahagian daripada sistem limfa pada leher Encik X. Namakan P. Okey, namakan P. P adalah nodus limfa. Dua, apa yang akan berlaku kepada patogen dalam P? P adalah nodus limfa. Apa yang akan berlaku sekiranya terdapat patogen? Patogen dimusnahkan oleh antibodi. Antibodi dihasilkan oleh limfosit dalam P. Okey, kena ingat dalam nodus limfa ada limfosit. Okey, ada limfosit. Limfosit akan hasilkan antibodi. Antibodi akan musnahkan patogen. Jika dia mengesan patogen tersebut. Okey. Sebab itulah kadang-kadang akan ada berlaku kalau dalam tekak kita ni ada kehadiran patogen. Kalau kita demam, tonsil membengkak. Sebab apa tonsil membengkak? Sebab ada nodus limfa dalam tonsil tersebut dan limfosit dalam nodus limfa akan hasilkan antibodi. Antibodi itu akan bertindak balas dengan patogen untuk memusnahkan patogen tersebut. Okey, yang soalan seterusnya. Okey. Struktur P dalam rajah 5.1 mengalami pembengkakan. Hasil keputusan biopsi tisu dari struktur P menunjukkan penghasilan limfosit yang tidak terkawal. Sel limfosit yang tidak normal ini telah membahagi secara tidak terkawal dan merebak ke tisu-tisu berdekatan. Terangkan kesan sekiranya sel limfosit yang tidak normal ini merebak melalui salur limfa ke bahagian badan yang lain. Tumor atau kanser terbentuk. Sel limfosit tidak normal akan bersaing dengan sel-sel bersebelahan untuk mendapatkan nutrien. Sel-sel lain akan musnah. Keadaan ini menyebabkan kerosakan organ atau kematian. Okey, untuk soalan yang ni, walaupun misal kata tak pernah dengar pun ada sel limfosit ni, setahu awak macam sel limfosit ni bagus. Tapi dalam soalan ini, apabila dinyatakan bahawa penghasilan sel limfosit itu adalah tidak terkawal dan sel limfosit itu adalah abnormal, dan apabila abnormal dia merebak pada tisu-tisu berdekatan, ketahuilah anda bahawa itu petunjuk bahawa jawapan awak tu akan ada kaitan dengan kanser ataupun tumor. Okey, so berbalik kepada jawapan tadi, baca semula, tengok semula. Sel limfosit tidak normal ni, kalau dia banyak sangat, dia akan bersaing dengan sel-sel yang bersebelahan. Bersaing untuk apa? Untuk dapatkan nutrien. Maka sel-sel lain akhirnya kekurangan nutrien dan akhirnya musnah. Okey, yang seterusnya. Ni banyak kali dah kita bincangkan ni. Okay. Jika salur T telah dijangkiti oleh cacing parasit Brugia sp, terangkan kesan ke atas pengaliran bendalur dalam salur T. Okay, salur T itu apa? Salur T ni, salur T adalah salur yang berkaitan dengan sistem limfa. Okay, yang ni kapilari limfa. Okey. Jawapannya adalah salur T akan tersumbat. Ini menghalang pengaliran bendalur limfa ke sistem peredaran darah. Bendalur tisu akan terkumpul di ruang antara sel. Pesakit akan menghidap filiarisis limfatik atau penyakit untut.
Okey. Soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Rajah 7.1 menunjukkan satu keratan rentas daun. Namakan tisu Q. Tisu Q adalah tisu mesofil berspan. Nyatakan satu penyesuaian tisu Q bagi membenarkan daun berfungsi sebagai organ fotosintesis. Pertama, tersusun longgar untuk memudahkan pertukaran gas. Kedua, mengandungi kloroplas untuk menyerap cahaya matahari bagi fotosintesis. Okey, B. Rajah 7.2 menunjukkan satu komponen dalam tisu Q. Okey, ni adalah apa benda? Apa benda tu? Kloroplas. Bezakan tindak balas kimia yang berlaku di X dan Y. Okey, X dan Y. Okey, X merujuk kepada bahagian thylakoid, manakala Y merujuk kepada bahagian stroma. Jadi, di bahagian thylakoid berlaku tindak balas bersandar cahaya, manakala di stroma berlaku tindak balas tidak bersandar cahaya. Tindak balas kimia di X. Okay. Tindak balas bersandar cahaya, manakala tindak balas kimia di Y adalah tindak balas tidak bersandar cahaya. Okey, di X, bahan tindak balas adalah air, manakala di Y, bahan tindak balas adalah karbon dioksida. Di X, fotolisis air berlaku, manakala di Y, penurunan karbon dioksida berlaku. Di X, hasil tindak balas adalah oksigen, manakala di Y, hasil tindak balas adalah glukosa. Di X, tindak balas ini menghasilkan tenaga ATP, manakala di Y, tindak balas ini menggunakan tenaga ATP. Okey, soalan seterusnya. Encik M merupakan seorang pengusaha ladang tomato secara komersial. Daun pada pokok tomato di ladangnya telah mengalami klorosis. Terangkan bagaimana keadaan ini mempengaruhi hasil ladang. Klorosis ini merupakan daun yang berwarna kuning. Okay, kalau daun berwarna kuning itu maksudnya ia kekurangan klorofil. Okay, jawapan. Hasil pertanian berkurang. Kenapa awak katakan hasil pertanian berkurang? Sebab ini terjadi akibat kekurangan pigmen klorofil. Maka penyerapan cahaya berkurang. Kadar fotosintesis berkurang. Seterusnya, kadar penghasilan glukosa berkurang.